Apa tu? UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Okay. Dari apa yang saya faham adalah UDHR itu salah satu pengisytiharan yang terdiri daripada 30 perkara yang mempromosikan rasa hormat kepada pelbagai hak-hak asasi manusia. Sejarah dia pula. UDHR diamalkan oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 10 Disember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pengisytiharan ini dibentuk sebagai respons atas berakhirnya Perang Dunia Kedua untuk mengadopsi kebebasan beragama, bersuara dari ketakutan, dari kehendak. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia pada bulan Jun 1946 telah merangkumi Deklarasi Universal pertama Jawatankuasa Pemberbadanan Hak Asasi Manusia. Artikel-artikel itu seperti berikut. Perkara 1. Semua manusia dilahirkan bebas sama rata, mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan bertindak semangat persaudaraan. Perkara 2. Setiap orang berhak kepada semua hak-hak dan kebebasan termaktub dalam pengisytiharan ini walaupun berbeza dari bangsa, agama, rupa dan lain-lain. Perkara 3. Setiap orang berhak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan diri. Perkara 4. Setiap orang bebas daripada perhambaan atau pengabdian. Perkara 5. Setiap orang bebas daripada dikenakan siksaan atau layanan kejam atau tidak berperi kemanusiaan. Seterusnya perkara 6. Di mana-mana sahaja kamu pergi, setiap orang berhak mendapatkan pengiktirafan sebagai seorang insan di sisi undang-undang. Perkara 7. Setiap orang sama rata di sisi undang-undang walaupun berbeza daripada orang lain dari segi agama, bangsa, rupa dan lain-lain. Perkara 8. Apabila dilayan secara tidak adil, perlembagaan dan undang-undang boleh memberikan pemulihan secara berkesan. Perkara ke-9. Tiada sesiapa pun yang boleh dikenakan tangkapan, penahanan atau pembuangan sewenang-wenangnya melainkan ada sebab yang kukuh untuk melakukannya. Perkara ke-10. Setiap orang berhak pembicaraan adil dan terbuka oleh suatu tribunal, bebas dan saksama. Perkara 11. Ia menyatakan setiap orang dituduh kesalahan dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan menurut undang-undang dalam perbicaraan yang terbuka. Jika seorang ditahan, maka hendaklah diberitahu sebabnya dan dibenarkan berunding dengan pengamal. Dalam perkara 12, ia menetapkan tiada sesiapa yang boleh dikenakan sebarang gangguan terhadap keadaan peribadi, keluarga atau pencerobohan atas maruah ataupun nama baiknya. Perkara 13, semua orang berhak kepada kebebasan bergerak dan meninggalkan mana-mana negara termasuk negara sendiri. Perkara 14 menunjukkan setiap orang berhak memohon dan menikmati perlindungan politik dari negara lain. Perkara ke-15, setiap orang berhak kepada suatu kewarganegaraan. Perkara 16 menjelaskan bahawa lelaki dan perempuan yang sudah matang boleh bercadang untuk berkahwin. Keluarga adalah sebuah perkara yang paling penting dalam masyarakat. Kerajaan juga perlulah mengambil berat tentang hak-hak sesebuah keluarga. Perkara 17 menerangkan tentang semua masyarakat di dunia ini terdapat semua hak untuk memiliki harta secara bersendirian. Perkara 18 menerangkan tentang setiap orang di dunia ini adalah berhak kepada kebebasan berfikir dan juga menganuti agama atau kepercayaan melalui pengajaran mereka. Dalam perkara 19 menerangkan semua orang boleh berkongsi pendapat mereka dengan penuh kebebasan. Perkara 20 menerangkan tiada sesiapa boleh memaksa orang lain untuk masuk dalam persatuan mereka. Perkara 21 memperkatakan tentang kesaksamaan dan juga kebebasan untuk rakyat di Malaysia. Dalam kesamarataan, semua orang mempunyai hak untuk menggunakan perkhidmatan awam dan rakyat Malaysia mempunyai kebebasan mengundi parti yang terlintas di fikir. Perkara 22, terdapat setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk keselamatan sosial dan hak untuk membuat kenyataan melalui usaha nasional dan kerjasama antarabangsa. Perkara 23, rakyat Malaysia berhak memilih kerjaya dan bekerja mengikut pilihan mereka dan juga pekerja berhak mendapat gaji yang sama seperti pekerja lain. Perkara 24, terdapat setiap rakyat Malaysia berhak untuk berehat dan beriada termasuk ad waktu bekerja yang munasabah dan cuti berkala dengan gaji. Perkara 25, terdapat hak dan kesejahteraan bagi ibu dan bayi. Setiap orang hak mendapat taraf hidup yang mencukupi untuk kesihatan dan kebajikan dirinya dan keluarganya termasuk makanan, pakaian sebagainya. Artikel 26 menerangkan setiap orang mempunyai hak asasi manusia untuk pendidikan termasuk pendidikan percuma dan wajib. Artikel 27 pula menerangkan setiap manusia bebas untuk mengambil apa-apa bahagian dalam kebudayaan, sosial dan lain-lain lagi. Artikel 28 menerangkan setiap orang mempunyai hak kerana untuk memastikan hak manusia dilanggar atau tidak, mesti ada perintah yang boleh melindungi.
mereka. Artikel 29 pula menerangkan manusia mempunyai kewajipan terhadap masyarakat di mana kepribadian setiap manusia boleh berkembang sepenuhnya. Artikel 30 menerangkan bahawa setiap artikel adalah perkara yang tersirat digunakan di seluruh negara. Setiap manusia auto melibatkan diri dalam UDHR. Sekian, terima kasih.